Ya sudah, kita kembali di Rampai Pagi secara langsung terus ke TV Auda daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei. Dan seperti yang kami janjikan kepada Auda, hari ini kami akan menyajikan Auda wawancara yang dibawakan secara bersemuka. Bersemuka edisi pertama Rampai Pagi tahun 2022 Masehi. Dan kita akan berbicara, kita akan mengupas mengenai dengan isu anjakan, mengenai dengan topik sebenarnya, topik anjakan paradigma. Apa anjakan paradigma ni? Memang selalu didengar, tapi mungkin ada yang kurang faham, kurang pasti apakah maksud anjakan paradigma. Dan untuk itu ada penonton, apa kata kita terus saja berkenalan, kita terus saja sapa tetamu yang kita undang untuk hari ini, Awang Husaini Hussein Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa khabar tuan? Alhamdulillah sihat walafiat. Dan mungkin tuan, daripada Rampai Pagi, keluarga Rampai Pagi mengucapkan terima kasih ke atas kehadiran tuan untuk sama-sama menyerikan lagi Rampai Pagi edisinya yang pertama ni tuan, tahun 2022 ni tuan. Jadi sebagai mukadimah tuan, sebelum tadi memulakan berbicara mengenai dengan anjakan paradigma ni, topik yang cukup bertepatan ada penonton untuk satu hari bulan Januari tahun 2022. Mungkin soalan pertama tuan, kalau bis kita mungkin boleh memperkenalkan diri tuan barangkali untuk penonton Rampai Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih saudara Deni dan juga Nadira. Alhamdulillah. Saya nama sebenar, nama penuh Haji Nur Husaini bin Haji Muhammad Hussein, kompom orang Brunei. Okey, hari ini ada sikit paksa mengikuti ikut nombor baru live pun tutup mulut. Okey. Saya bertugas di tugas Institut Perkhidmatan Awam, dan ini saya datang kemari adalah salah satu diundang khusus untuk cakap pasal benda-benda umum dalam masyarakat yang ada kena mengena dengan sikap, tindakan ataupun apa jugalah yang boleh saya kongsikan. Di antara bidang kerja pun memang kita sebagai trainer kita membangunkan kesedaran sama ada melalui pemikiran, gaya kerja dan sebagainya. Itulah saya ringkas berkenaan diri saya. Terima kasih tuan. Jadi soalan pertama tuan, rasanya banyak sudah penonton dari awal sudah diberitahu ada penonton ni tuan mengenai dengan topik yang cukup menarik yang akan kita bawakan untuk hari ini, anjakan paradigma. Jadi rasanya ada penonton ramai di kalangan kita ni sering mendengar perkataan anjakan paradigma. Kalau tanya lihat tuan dalam karangan-karangan ataupun teks-teks ucapan sering banyak orang menggunakan anjakan paradigma, tapi mungkin ada segelintir yang indah kurang faham. Kurang pasti dengan apakah makna sebenar anjakan paradigma. Apakah anjakan paradigma ni tuan? Mungkin boleh memberi peluang kepada kita tuan untuk menerangkan kepada penonton Rampai Pagi mengenai dengan apakah maksud sebenar anjakan paradigma, dan lebih memudahkan barangkali tuan kalau dapat diberikan contoh sekali. Silakan. Terima kasih. Sesuatu perkataan anjakan paradigma ni bukan asing, memang kita tahu. Kalau ikut dia punya history, sejarahnya ia dipopularkan oleh seseorang ahli falsafah daripada Amerika, namanya Thomas Hunt. Saya dah baca bukunya secara random saja. Ia berkenaan tentang the structure of scientific revelation. Since kebetulan juga kita ni, pendengar kita ni datang daripada pelbagai peringkat umur, pendidikan, status ekonomi dan sebagainya, kita kena bagi faham. Since tadi Dini ada nyatakan bukan benda asing simple ayat lah, simple. Ya ada kena dengan mengubah kaedah ataupun ubah cara lama. Yang diubah tu seperti menukar, membuang, meninggalkan, memperbaiki, mengubah ataupun mengalihkan sesuatu tu untuk lebih bagus. Ubah dalam arti kata mengubah tu termasuklah ruang lingkup, gaya pemikiran itu. Kaedah ataupun pentadbiran pun masuk juga, teknik, approach. Kalau yang lama jadikan yang baru. Dan juga kalau contoh-contoh seperti anjakan paradigma ni yang memberikan satu suntikan supaya kita ni berfikir growth mindset. Apa tu Melayu itu? Growth mindset untuk lebih berkembang. Berkembang kata. Dengan melihat banyak ruang. Pelbagai aspek. Contohlah kalau anjakan paradigma dari segi perkhidmatan umpamanya. Dalam kita ni memberikan perkhidmatan, menerima perkhidmatan, seperti kalau dalam fasa kita ni peralihan, sebelum peralihan gelombang 1 ke 2 tu kita ni banyak dan kena push benar-benar belajar dari rumah, kerja dari rumah secara online kan tu. Ini merupakan kita ni mengubah kebiasaan tadi formal secara fizikal.
Okey, seperti ada sama juga dengan dari segi pendaftaran umpamanya, lepas lagi agak ke satu institusi atau lepas lagi apa contoh apa lesen memandu umpamanya, itu kita mengubah cara. Okey. Cara pembayaran umpamanya, kalau membeli barang pun dia payah turun ke kedai. Ini saja apa ni gunakan aplikasi ya. Okay. Shopping pun juga sama juga. Bentuk kursus pun sama juga. Mau tidak mau kena berubah. Pada mula-mulanya memanglah untuk menyesuaikan situasi itu, mengajak paradigma itu, menerima hakikat itu, memang payahlah. Jadi ia ada kena dengan mengubah. Dalam konteks dalam semua hal bermakna kita ini mengubah kerangka pemikiran, okay, kepada realiti semasa, okay, dan mengikut mengikut tuntutan-tuntutan masa kini, okay. Dan yang biasa ya, yang biasa bila sebut anjakan paradigma ni selalunya Denny dan juga Nadira ya, betulkan saya kalau saya silap ya. Ia lebih kepada teknologi biasanya. Mau tidak mau ikut teknologi itu. Contoh kadang-kadang kita rasa bahawa benda yang kita punya tu yang terbaik, the latest konon-konon. Betul. Kadang-kadang sekejap itu. Kita mau tidak mau kita mesti ikut. Kalau tidak ikut, takut ketinggalan. Okay, kaedah-kaedah lama tu je ubah kepada baru. Itu gaya pemikiran. Okay, itulah yang sebagai adalah secara umum yang jadi maksud anjakan paradigma. Dan kalau saya suka sekali Tuan tadi ada menyebut mengenai bagaimana anjakan paradigma itu sering kali dilaksanakan mungkin dalam teknologi. Tapi anjakan paradigma namanya tu pun sudah memberi takut. Dan di sini kalau kita ni kan bercakap saja memang amat mudah ya Dini. Kalau kan bercakap saja memang mudah. Tapi yang menjadi persoalan di sini bagaimana anjakan paradigma itu dapat terhasil. Bagaimana kita ni ingin mengubah pola pemikiran kita ni walaupun pola pemikiran dan cara growth mindset kita ni itu bukan sesuatu yang dapat kita ni lihat dengan mata kasar. Jadi itulah menambahkan kesukaran dan cabarannya. Bagaimana Tuan? Apa komen Tuan tentang ini? Memanglah sesuatu benda yang sudah mendarah mendaging ya, yang sudah sebati ya, tiba-tiba akan selalu ubah kan tu. Jadi untuk melihat bagaimana paradigma itu mudah terhasil, cakap senang ia ada kena mengena dengan juga apa ni pengalaman hidup itu. Okey, kita kaitkan dengan kematangan, okey, kita boleh kaitkan juga dengan sistem itu sendiri ya. Contoh sistem pendidikan umpamanya. Di mana kita ni dibesarkan dengan sistem itu. Kalau ini era abad 21, apakah kita ini menggunakan sistem sebelum abad 21? Okay. Ataupun juga terhasilnya paradigma itu juga ia ada kena dengan pembacaan kita ini sendiri. Betul. Individu itu sendiri. Dia pun ada kena dengan bagaimana budaya masyarakat sekeliling membentuk ke dia. Ideanya, pemikirannya, tindakan, sikap, pun ada kena mengena. Kalau tadi tinggal pada satu parameter yang cuma terbatas. Contoh, dia tahu ayam kampung sihat untuk dimakan. Tapi dia pernah diledahkan dengan ayam apa? Siraman umpamanya, ayam apa umpamanya. Dia tahu ia akan tetap bertahan bawa ayam kampung yang bagus. Itu satu contoh kalau budaya masyarakat pertanian umpamanya. Dan juga interaksi suasana semasa. Dan juga ada kena dengan ya benda yang saya cakapkan tadi lebih bersifat faktor luaran. Okay, itu ia akan terhasil. Dan saya teruskan sekali ya bagaimana cara untuk kita ni ajakkan paradigma baru itu. Kita ni pernah dengar satu perkataan zon selesa, comfort zone. Seperti mana yang Nadia katakan tadi, bukan senang kan. Kalau kita ni sudah cozy dengan satu sistem, satu pemikiran ya, satu gaya hidup. Okey. Memang susah. Tapi perubahan itu kalau selagi ia rasa dah ada mengancam, dah ada rasa rugi, dah ada apa ni orang, dah rugi lah jatuh. Ia akan teruslah dengan kaedah itu. Apa aku akan manunya telefon, contoh-contoh telefon selagi yang penting selagi aku dapat berkontaknya umpamanya. Tapi kalau rasa macam payah ada gangguan-gangguan, makanya baru kita mau berubah tu. Biasanya cuma tu. Ia melakukan ajakan paradigma ni juga ia memerlukan kesedaran dan kekuatan dalaman seseorang individu tu pemikirannya. Dan juga ajakan paradigma ni lebih mudah dilakukan jika individu mendapati zon selesa tu dah lagi sesuai lah. Baru kita dapat tu. Jadi dan perubahan-perubahan apabila seorang individu tu orang membuat muhasabah diri. Jadi dikapelkan lagi dengan orang dengan beberapa faktor-faktor yang tuan kongsikan tadi, itu akan
orang akan menginfluence, akan men-trigger seseorang untuk berfikir balik. Jadi saya melihat ajakan paradigma ni macam daripada yang Tuan jelaskan tadi, macam satu penghijrahan je Tuan. Tadi muhasabah diri, tadi berhijrah agar kita ni tidak ketinggalan. Tadi sama-sama orang macam dalam keadaan masa ni juga. Kalau tadi melihat dari segi negara, ekonomi negara dan sebagainya, tadi alhamdulillah tadi orang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan negara-negara yang lain dan bercakap juga mengenai dengan konteks masa pada masa ini Tuan. Memang negara kita ni pada tahun lepas sahaja 2021 merupakan satu tarikh, satu tahun yang cukup mencabar. Bukan sahaja negara Brunei Darussalam tetapi seluruh dunia Tuan. Apabila wabak COVID-19 ini telah pun menular semula di negara kita ni. Jadi banyak yang terjejas, banyak yang banyak yang terkesan. Jadi kalau kita melihat macam mana tanikan dapat merealisasikan ajakan paradigma dalam fasa endemik COVID-19 ini Tuan. Saya ada sediakan bagaimana kita ini bersedia untuk menerima ajakan paradigma itu. Saya akan menggunakan perkataan sepadu nanti. Sebelum itu saya tambah lagi tadi. Ajakan paradigma ni seseorang itu kena berani mengambil risiko kalau orang berubah. Kepuannya ialah berani kena berubah. Untuk menghasilkan sesuatu input yang lebih bagus kan. Maksudnya sinilah menolak yang lama dan menggantikan yang baru. Bukan sasak, bukan banci, bukan. Terpaksa atau mesti berani berkorban. Okey. Ia ada kaitan dengan juga lumrah alam. Kalau orang suruh pindah, ada amaran sudah, amaran bencana umpamanya. Ataupun dipaksakan ubah. Berani terima risiko, tinggalkan rumah, berpindah tempat tinggi umpamanya dan sebagainya. Ya memang cabaran itu seperti cabaran fizikal mental itu. Dan Islam sendiri seperti mana yang tadi dinyatakan lagi kita, Islam sendiri memang menggalakkan perubahan itu. Ya ada, kalau kita dihayati lagi konsep hijrah itu sendiri asalkan ada mengubah ada merugikan ataupun kalau akidah sebagainya. Baiklah, berbalik kepada soalan yang diutarakan tadi itu macam mana kita ni mudahkan untuk masyarakat faham disiplin itu. Perkataan disiplin itu, disiplin segi minda kita ni, disiplin fizikal kita ni, emosi kita ni, rohani kita ni secara sepadu. Okey, jadi saya sediakan sini sepadu itu untuk kita ni melihat bagaimana cara terbaik agar ia jadi realiti paradigma ni, fasa ni. Set minda itu 360. Sepenuhnya untuk akur setiap kemungkinan yang bakal berlaku. Secara keseluruhan. Ya, mesti set minda. Kedua pula emosi kena dilatih dan stabil bila berada di hadapan ramai. Kita kan melihat kadang queue panjang umpamanya, kadang nervous lesa, orang berasa-asa umpamanya, kena sedia. P, patuhi apa jua arahan dan peraturan norma dalam kehidupan, norma baru dalam kehidupan, patuhi. Amalkan kebersihan yang optimal pada diri kita ni, tempat dan gaya permakanan. Kalau tempat kalau kita kan bersepadu, rumah tak bersih saja umpamanya, Nadira, bangunan-bangunan luar umpamanya, kedai-kedai dan sebagainya, sampah ataupun kena sepadu, jangan saja bangunan kerajaan saja, bangunan-bangunan perniagaan juga umpamanya, atau kena sepadu. Didikan harus mencakupi konsep berjemaah, bermula pada rumah, satu membawa kepada masyarakat tentang kesan akibat. Contoh kadang-kadang tadi saja syok sendiri tadi saya bersih, kali saya memakai ni, orang keliling tadi indak tadi tertinggal, streskan. Okey, atau anda boleh. Satu kalau saya sudah mulakan berdato, bila kita masuk ke masyarakat, kita boleh menegur masyarakat. Salah tu apa ni men-scan ni ada pakai tangan. Betul. Dia awak je tu. Tambah lagi macam dia ni orang muda kan, nampak intelektual pelajar. Pakai tangan. Ini tegur. Saya nampak situ, ini boleh tu orang tuan. Tadi menegur tu. Itu responsibility kita ni sebagai masyarakat dan penduduk Brunei. Kesepaduan tu mesti ada Betul. Okay. Betul. Dan yang SEPADU, U pula saya sediakan untuk sentiasa berusaha dan ikhtiar secara istiqamah. Jangan nanti mendengar pasal apa tu Nadira, endemik sudah tiap kita makai. Ini apa ni? Aku sudah dos tiganya. Berdos tinggal 12 lagi. Tu kita boleh. Jadi kita kena sepadu pada faktor disiplinkan fizikal kita, emosi kita, minda kita ni, rohani kita.
Dan tadi sebenarnya kalau berbalik pada soalan Dini, bagaimana untuk menjadikan anjakan paradigma ini satu realiti, tadi yang Tuan kongsikan, kita ni ianya tergantung bagaimana pembacaan kita ni, bagaimana cara kita ni berfikir, emosi kita ni. Tapi Tuan, seperti yang tadi kami ada berkekan di awal, mungkin inilah pendapat setiap individu ya. Kalau Dini berpendapat tadi katanya muhasabah diri itu tidak diperlukan bagi setiap individu, tapi sebenarnya dari perkongsian Tuan yang dapat saya pelajari, muhasabah ini sebenarnya kalau dapat dicakapkan seperti wajib, kerana bagaimana kita ni ada sudah pembacaan ni, kita ni macam mana sudah minda kita ni cara berfikir, tapi kalau kita ni indah langkah pertamanya tu kita ni indah muhasabah, kita ni indah mengaudit tabiat pemikiran kita ni dan cara kita ni berfikir, bagaimana kita ni kan melakukan tindakan seterusnya. Jadi ini bermula dari minda kan Tuan. Jadi mungkin dengan inilah terlahirnya jua di awal tahun ini biasa. Memang sangat sinonim ya dengan azam-azam baru. Macam tadi Majdi ada mengungsikan, malas dia akan berazamnya. Pasal awal-awal saja azamnya ni ada. Tapi bagaimana Tuan, kita ni ingin mengubah corak pelaksanaan azam ini. Bagaimana kita ini ingin menjadikan pada tahun ini, azam tahun 2022 itu satu realiti. Bukan lagi kalau kata peribahasanya apa tu? Hangat-hangat tahi ayam. Jadi bagaimana kita ni indah mau macam tu? Bagaimana kita ingin mengubah corak pelaksanaan azam kita ni pada tahun ini? Bagaimana Tuan? Untuk mudah faham ya masyarakat di luar, azam apa? Bercakap pasal apa? Azam. Azam. Lagi satu, sistem. Bercakap pasal bagaimana. Ini ada kena dengan azam. Mengapa azam itu terus meningkat, bertahan, istiqamah, ataupun bagaimana azam itu akan terkalih, tersasar. Ia ada kena dengan sistem itu. Saya tahu. Dan juga fokus. Saya rasa ya masyarakat Brunei kita ini semua, kalau saya bawakan satu cerita, Arnab belum melari semua kura-kura. Saya akan kaitkan di sana ada kena dengan mengapa azam itu hangat, cekat buah cerita. Cantik. Dulu Arnab ini memang konon-konon lah, tapi memang kan bilang konon, kompom pulang. Yang ini laju. Compare sama kura-kura. Okey, semua dunia pun tahu. Macam-macam versi cerita sudah. Tapi banyak cerita yang kita ni dengar, kura-kura pun menang bah. Sepatutnya dari segi fizikalinya, menang siapa menang tu? Arnab kan, salah juga kan. Tapi dalam cerita tu kura-kura menang. Ia ada kena dengan konsisten. Okey, konsisten. Tadi buat satu perbezaan lah. Kura-kura punya, Arnab punya. Okey, saya meneliti mengapa kura-kura menang? Pasal kura-kura tahu dan fokus kepada matlamat akhir. Matlamat akhirnya ialah siapa dulu sampai ke garis penamat, ia menang. Itu dia tahu. Dan juga ia mau mencapai garisan penamat atau dia punya impiannya, cita-citanya. Mengapa Arnab kalah dalam penelitian? Pasal ia memang mau menggariskan mana difokusnya akan sampai dulu. Yang penting aku akan kalahkan kura-kura. Aku akan buktikan pada keturunan punya bahawa Arnab adalah hebat, adalah laju. Okey. Jadi jika kita teliti dua matlamat yang berbeza daripada ini memberikan hasil yang berbeza ni daripada kura-kura dan Arnab itu. Kura-kura matlamat akhirnya merentas garisan penamat. Yang dia risau larinya tu lambat ke laju ke, yang penting sampai. Lagi juga dilakukan dengan konsisten, indah hilang fokus. Kura-kura pun juga menang atau kalah ini jadi satu persoalan. Sekadar perspektif. Dan mungkin kalah bagi orang tapi menang bagi kunya. Tapi kalau Arnab, lihat ia lari saja, yang penting ia dapat memutung, ia dapat rehat lagi. Tahu-tahu akhirnya kalah je bah. Sampai ada kena mengenai dengan bahawa ia tu zon saya bahawa aku tahu aku memang dia tanya aku memang laju, kuat dan aku menangnya. Sebenarnya banyak yang boleh tani pelajari, yang boleh tani ambil iktibar daripada cerita-cerita sebegini Tuan. Sebenarnya bukan hanya cerita tetapi iktibarnya. Banyak yang boleh pelajari. Alhamdulillah topik yang cukup menarik Nadiraha yang kita dapat bawakan pada Auda Rampai Pagi untuk hari ini mengenai dengan anjakan paradigma. Baiklah Tuan, disebabkan masa mencemburui kita ni Tuan, apa kata rasanya setakat di sini saja dulu wawancara kita bersama Tuan. Kami mengucapkan terima kasih Tuan di atas kehadiran Tuan untuk berkongsi dengan penonton Rampai Pagi untuk hari ini. Jadi insya-Allah akan kita kupas dengan lebih lanjut lagi mungkin selepas berita, tapi kalau dapat dilihat ianya bermula daripada niat kita ni, apa sasaran kita ni, dan seperti yang kita berikan di awal, bukannya semangat azam bukan sahaja perlu diiringi dengan semangat tapi diiringi dengan konsistensi dan disiplin. Bertepatan sekali dengan apa yang telah kita berikan di awal pertemuan kita ni di hari ini. Dan
Selepas berita nanti kita akan mengikuti satu lagi segmen Anak Rasa. Tapi bagaimana jika kita akan Saksikan mengikuti berita pada jam 9 pagi ini dahulu dan kita akan kembali Kita kembali selepas ini, pastikan terus bersama kami Rampai Pagi.